Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Saya doakan semoga anda semua dalam keadaan sihat walafiat dan juga dalam peliharaan Allah hendaknya. Jadi pada minggu ini kita akan belajar sambungan kepada tajuk rukun iman, iaitu beriman kepada kitab. Okey, tajuk ini ialah dalam bidang akidah untuk pendidikan Islam tahun 3. Okey, pada minggu lepas kita telah belajar tentang dalil rukun iman kepada kitab dan juga pembahagian kitab serta apa itu kitab. Jadi kali ini kita akan belajar pula tentang kesan beriman kepada kitab. Okey, jadi mari kita tengok seterusnya. Kesan beriman kepada kitab. Okey, yang pertama, iman semakin bertambah. Okey, seperti yang telah kita pelajari, beriman kepada kitab merupakan salah satu daripada rukun iman. Rukun iman ini adalah perkara wajib sebagai seorang Islam untuk kita percaya dan yakin. Jadi, apabila kita beriman kepada kitab dengan yakin, maka itu menunjukkan bahawa iman kita akan semakin bertambah. Bagaimana nak beriman dengan kitab dengan yakin dan yakin dengan pertambahan iman kita adalah apabila kita mengikut setiap apa yang ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Kerana sebagai orang Islam kita beriman kepada kitab Al-Quran. Yang kedua, kita akan mendapat syafaat daripada Al-Quran itu sendiri. Apa itu syafaat? Syafaat adalah pertolongan. Jadi apabila kita meninggal dunia, Al-Quran ini akan memberi syafaat kepada kita di dalam kubur, apabila kita berada di padang mahsyar, dan mungkin menjadi bantuan kepada kita untuk masuk ke dalam syurga, insya-Allah. Yang ketiga, hidup jadi tenang dan teratur. Kenapa hidup lebih tenang bila kita beriman kepada kitab? Kerana dalam kehidupan kita, kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah yang telah termaktub di dalam kitab Al-Quran. Bila kita mengamalkan segala yang diperintahkan oleh Allah berlandaskan Al-Quran, kehidupan kita akan menjadi lebih tenang, lebih teratur kerana peraturan itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menciptakan kita dan Allah jugalah yang menurunkan kitab dan Allah jugalah yang mengaturkan kehidupan manusia. Jadi sebab itu kita perlu wajib percaya kepada Allah dan menjalani kehidupan dengan berlandaskan apa yang termaktub di dalam kitab Al-Quran. Yang keempat, masyarakat lebih sejahtera. Apa maksud sejahtera? Sejahtera adalah selamat, aman, harmoni. Kerana apabila masyarakat berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran, apa yang terkandung dalam isi kandungan Al-Quran, maka kehidupan kita akan jadi kehidupan yang sentiasa diridhai oleh Allah kerana kita mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, yang terakhir, kesan beriman kepada kitab adalah kita akan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita beriman kepada kitab, kitab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hadiah kepada kita, sebagai panduan hidup kepada kita yang Allah suruh kita amalkan. Bila kita amalkan, kita mengikut perintah Allah, maka sudah tentulah kita akan dikasihi, disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, seterusnya, sebagai orang Islam, kita ada ikrar kepada rukun iman kita. Jadi, ikrar beriman kepada kitab adalah kita menunjukkan dan membuktikan keimanan kita dengan melakukan beberapa tindakan ataupun melakukan beberapa perlakuan dalam kehidupan kita. Yang pertama dan yang paling penting sebagai asas orang Islam adalah menunaikan solat 5 waktu.
Solat 5 waktu merupakan tiang agama. Dan arahan ini diberi Allah melalui Al-Quran yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Yang kedua, menjadi orang yang amanah. Apa tandanya? Orang yang amanah adalah orang yang mengikut perintah Allah. Dan Allah lebih menyayangi orang yang bersifat amanah. Amanah itu ialah maknanya dia melakukan sesuatu itu tanpa dia melakukan sesuatu yang tidak baik. Berpegang teguh kepada janji, melakukan pekerjaan dengan betul, tidak menyeleweng dan sebagainya. Yang ketiga, tidak berbohong. Kerana di dalam Al-Quran telah tertulis orang yang berbohong, orang yang menipu itu akan mendapat dosa. Dan Allah tidak suka orang yang menipu, orang yang berbohong. Walaupun Allah Maha mengetahui, tetapi apabila kita berbohong, itu menunjukkan kita bersifat dengan sifat yang tidak baik. Sedangkan Allah suka kepada orang yang berterus terang, orang yang tidak berbohong, orang yang jujur. Yang keempat, menutup aurat. Ini kewajipan kepada semua orang Islam. Tanpa menunggu hidayah atau sebagainya. Kerana perintah menutup aurat ini memang telah termaktub di dalam Al-Quran. Tak perlu kita nak tunggu seru, tak perlu nak menunggu perintah orang lain. Allah telah menyuruh kita untuk menutup aurat. Lakukan kerana perintah Allah. Kenapa kita nak tutup aurat? Kerana itu adalah perintah Allah dan Allah yang menyuruh kita untuk menutup aurat. Dan perkara ini juga termaktub di dalam Al-Quran. Baiklah, yang seterusnya, yang kelima, bersungguh-sungguh belajar, baca dan fahami Al-Quran. Seperti yang saya telah terangkan pada pelajaran sebelum ini, kita sebagai orang Islam wajib tahu membaca Al-Quran. Kalau tak tahu, kena belajar, kena berusaha untuk tahu membaca Al-Quran. Kerana Al-Quran itu adalah kalam Allah. Sebagai orang Islam nak membuktikan bahawa kita mencintai Allah, tentulah kita ingin membaca ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah. Jadi, perlulah kita berusaha bersungguh-sungguh untuk membaca Al-Quran. Kemudian, selepas kita dah mahir membaca Al-Quran, kita belajar untuk memahami Al-Quran, isi kandung Al-Quran. Barulah itu menunjukkan tanda keimanan kita kepada Allah dan kepada Al-Quran itu sendiri. Yang keenam, memelihara kesucian Al-Quran. Kita menjaga Al-Quran itu, menghormati Al-Quran itu, menjaga adab apabila kita memegang Al-Quran, membaca Al-Quran, belajar tentang Al-Quran, ada adab-adab dia. Jadi kita memelihara perkara-perkara itu. Memelihara kesucian Al-Quran, ayat-ayatnya kita gunakan dengan betul, tidak menyeleweng, tidak menyalah tafsirkan Al-Quran dan sebagainya. Okey, yang ketujuh, tekun menuntut ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala menyeru umat Islam untuk menjadi umat yang berilmu. Jadi untuk mendapat ilmu kita kena belajar, kena menuntut. Jadi kenalah sentiasa ada rasa tekun untuk menuntut ilmu. Yang ke-8, mengamalkan akhlak mulia. Sebaik-baik akhlak adalah apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi sebagai orang Islam, seharusnya kita tahu bahawa setiap perbuatan baik itu datang daripada perintah Allah yang telah Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengingatkan untuk kita meninggalkan perkara-perkara yang jahat, perkara-perkara yang tidak baik. Jadi kita kena sentiasa mengingatkan diri kita supaya berbuat kebaikan. Tidak rugi orang melakukan kebaikan, malah Allah menyayangi orang yang melakukan kebaikan. Dan orang yang melakukan kebaikan ini tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baiklah. Kita tengok seterusnya. Info tambahan tentang beriman kepada kitab. Okey, sebagai mukmin yang beriman kepada Allah dan kitab, maka menjadi kewajipan kepada kita untuk bersungguh-sungguh dan berusaha mempelajari Al-Quran. Bermula dengan yang pertama, belajar membaca Al-Quran. Belajar membaca Al-Quran.
Kemudian yang kedua, belajar memahami Al-Quran. Bukan setakat baca, bukan setakat mengulang-ulang bacaan. Tapi kita juga kena belajar memahami Al-Quran. Nak belajar memahami Al-Quran, itu yang kita belajar dalam ilmu-ilmu syariat. Ilmu-ilmu ibadah, ilmu dan sebagainya. Okey, kemudian belajar mengamalkan Al-Quran. Kalau susah, kita berusaha sikit-sikit supaya amalan kita itu akan jadi amalan yang berterusan ataupun istiqamah. Jangan kita mengamalkan Al-Quran sebahagian-sebahagian. Kita sepatutnya mengamalkan Al-Quran secara keseluruhannya. Baiklah, sebagai penutupnya saya ingin bacakan sabda Rasulullah SAW. Bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya pada hari kiamat Al-Quran akan datang memberi syafaat, iaitu pertolongan kepada pembacanya. Jadi Al-Quran ini bukan setakat sebuah kitab, tetapi Al-Quran itu mengandungi syafaat, mengandungi ilmu, mengandungi kesejahteraan, mengandungi jalan hidup yang perlu kita sentiasa amalkan dan berpegang teguh kepadanya. Jadi, saya menyeru kepada semua murid-murid untuk sama-sama kita tingkatkan keinginan kita untuk belajar, untuk tahu baca Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Setiap hari, sekurang-kurangnya kita membaca satu surah pendek. Sekurang-kurangnya kita membaca satu helai muka surat. Dan kita sentiasa memperbaiki bacaan kita dan memahami serta mengamalkan Al-Quran. Baiklah, sampai di sini sahaja penerangan saya. Saya harap perkongsian ini akan memberi manfaat kepada anda semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.